عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Amma ba'du. Para penonton, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, dengan izin daripada Allah, pada hari yang barakah ini, pada bulan yang barakah ini, pada 1 Ramadan al-Mubarak, kita bersua dalam majlis ta'lim dalam madrasah Ramadan. Perkataan madrasah merujuk kepada tempat kita belajar, tempat latihan, tempat training. Di sana berlakulah tamrin demi tamrin, ujian demi ujian. Madrasah Ramadan bermakna Ramadan datang, dia sebagai satu madrasah ruhaniyah. Dia madrasah kepada kejiwaan, ruh kita, dalaman kita. Kerana Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi, bukan sahaja Nabi menyebut imsak itu dalam bentuk menahan diri daripada makan dan minum, tapi Nabi juga menyebut tentang malam yada' qawla zur, iaitu siapa yang tak meninggalkan perkataan bohong. Dia melibatkan perkataan, perbuatan, nawaitu, qasad, pemikiran. Maka Nabi juga menyebut tentang kalau dia berpuasa, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak ada keperluan untuk menerima puasa dia, walaupun dia tak makan, walaupun dia tak minum. Walaupun dia tak makan dan tak minum, artinya dia imsak dalam bentuk hukum fiqh. Tapi walaupun dia telah memenuhi imsak di sana, kerana imsak secara ruhani tak berlaku, imsak secara ruhi tidak berlaku, maka saum Ramadan yang dilakukan itu juga mengalami masalah. Maka madrasah Ramadan datang untuk memberi penjelasan kepada kita. Maka hari demi hari kita mentarbiahkan fikiran kita, ruh kita, tubuh badan kita, akal fikiran kita, supaya dia seimbang dengan perjalanan Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah, kita mengadakan kuliah pada waktu pagi seperti ini, mengambil keberkatan pada bulan yang berkat, dan mengambil keberkatan daripada sebaik-baik ibadat yang sedang kita lakukan, iaitu ibadat as-saum, saum Ramadan. Atau Quran menyebut kepada kita dengan perkataan siyamu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kerana Ramadan itu sebagai satu madrasah yang besar, yang daripada madrasah ibtidaiyah kita akan pergi kepada madrasah wasatiyah, madrasah sanawiyah. Maka daripada sana kita akan naik kepada madrasah lebih tinggi. Di sana dipanggil sebagai jami'ah. Pelajaran kita lebih banyak, ujian kita lebih besar, dan kita akan keluar sebagai seorang yang sangat terlatih. Ramadan, saum Ramadan dengan madrasah Ramadan yang datang, dengan tajuk yang kita pilih untuk bercakap pada waktu ini adalah rasanya dia bersesuaian. Kita memilih suatu buku yang kecil. Buku ini dikatakan sebagai buku mukhtasar, suatu ringkasan, dibuat daripada tulisan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Ad-Da' wa Dawa. Penulis mengambil satu cuplikan tajuk kecil, dia keluarkan menjadi suatu buku yang lebih kurang ada 64 muka surat. Dia namakan buku dia dengan nama Dampak Buruk Maksiat bagi Diri dan Keluarga.
Buku ini kita jadikan sebagai tag sepanjang kuliah duha kita dalam Ramadan Al-Mubarak. Kalau ikut dalam susunan penulis ini, iaitu Abdul Hadi bin Hasan bin Wahbi, lebih kurang dia senaraikan dalam buku ini lebih kurang 17 tajuk kecil. Ditulis oleh Abdul Hadi bin Hasan Al-Wahbi, mengambil tag daripada Ada' wa Dawa, kemudian diterjemah oleh Ahmad Syaikhu, dikeluarkan oleh Pustaka Ibnu Umar. 17 tajuk yang dia pilih di sini, iaitu dia memilih tajuk, kalau penulis itu dia memilih tajuk, Imam Ibn Qayyim meletakkan tajuk kecil, iaitu tajuk Al-Atharu Al-Qabihah Lil Ma'asi. Apakah kesan buruk terhadap maksiat? Pelaku maksiat itu, dia ada kesan buruk dia. Dia akan tanggung kesan buruk. Atharu qabihah. Kesan-kesan buruk. Kesan-kesan yang merosakkan akhlak pada diri dia, fikiran dia, tingkah laku dia, tutur kata dia. Kenapa? Dia sebagai ma'asi, dia pelaku maksiat. Tetapi bagi penulis, dia menggunakan perkataan atharu dzunub 'alal afradi wasyu'ubi. Dia terjemah dengan makna kesan dosa, makna kesan buruk dosa terhadap alal afradi, terhadap sendiri, diri sendiri, wasyu'ubi, dan syu'ub kita. Syu'ub kita ni merujuk kepada yang dekat dengan kita. Keluarga kita mungkin, persatuan kita mungkin, masyarakat dekat dengan kita mungkin. Kalau Arab, kapilah dia mungkin, pok dia dan suku dia. Keluarga juga boleh dipanggil syu'ub. Jadi apakah kesan buruk pada diri, yang kesan buruk itu akan berjangkit kepada yang dekat dengan kita, anak kita, isteri kita. Ataupun sebaliknya, daripada isteri turun ke anak pergi ke suami. Ataupun daripada anak pecah kepada mak dan bapa. Dia tetap ada kesan buruk. Kenapa ikhwan? Kerana setiap larangan Allah Ta'ala itu, pertama, Allah tak melarang melainkan benda buruk dan kesan yang buruk kepada kita kalau kita buat. Meninggalkan larangan Allah Ta'ala itulah yang baik. Melaksanakan larangan Allah itulah yang buruk. Walaupun melibat niat semata-mata. Satu orang tu tak buat apa pun, tapi dia ada niat yang buruk, kesan buruk. Sebagai contoh, Nabi sebut kepada kita, janganlah satu orang tu buruk sangka pada Allah. Jangan buruk sangka pada Allah. Buruk sangka pada Allah, siapa tahu dia bukan melibatkan perbuatan, perkataan, hanya rahsia hati. Tapi buruk daripada hati. Buruk daripada lingkungan. Sampai pada peringkat dia mati dalam keadaan cukup susah. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kerana itu, dosa sama ada kecil atau besar, dosa itu zahir atau batin, nampak atau tak nampak, dia tetap ada atharul qabihah. Dia tetap ada kesan buruk pada pembuat dosa, pembekal dosa, sumber dosa itu, orang itu. Jadi sangat ada kaitan buku ini, tajuk yang kita baca ini dengan Madrasah Ramadan. Dan sekarang kita berada di bawah bumbung Ramadan. Kita berada Zillu Ramadan, di bawah naungan Ramadan. Maka inilah buku yang kita pilih untuk baca. Penulis menyatakan kepada kita, apa dia kata, kalau ke-17 dari senarian buku ni 17. Kalau sehari baca satu, 17 Ramadan habis ya. Pasal tajuk pun pendek-pendek. Tapi kalau sehari baca 2, lagilah habis awal. Kalau Ramadan tu 30 hari, 17, maka kita ada baki lagi banyak. Baki lagi duk ada, 13 hari lagi duk ada baki. Jadi kita baca pelan-pelan, kohor-kohor kita baca.
Pelan-pelan kita baca. Baik. Apakah suatu tujuan penulis ini menterjemahkan buku Imam Ibn Qayyim? Imam Ibn Qayyim, buku asal dia macam ni. Ini buku asal dia, Ad-Da' wa Dawa'. Dia ambil satu tajuk kecil aja daripada buku ni, dia jadikan yang ni. Satu fasal kecil, orang kata, satu bab kecil. Apa tujuan dia? Tujuan dia supaya benda ni mudah duduk dengan kita. Ini kita panggil buku pocket. Dia senang dengan kita. Dan supaya kita baca tak jemu, tak bosan, tak boring, dan kita boleh ingat. Dan kalau kita kita kata mentelaah balik pun kita senang. Kita buh dalam poket pun senang, bawa ke sana ke sini pun senang. Dia tak jadi macam buku kita nak kena buka besar, payah baca. Dan dia cuba menterjemahkan buku ini kepada kita dalam bentuk mukhtasar. Mukhtasar maksudnya dia cuba terangkan kepada kita dalam bentuk ringkasan. Dia nak ringkaskan kepada kita daripada yang panjang tu. Dia takut kita tak faham, dia buat. Baik. Sebelum itu ikhwan, ingin saya terangkan satu bab. Apa dia? Iaitu bahawa kaitan bacaan kita ini dengan madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan. Dalam bulan Ramadan dikatakan bulan yang berkat, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan taubat, bulan doa, macam-macam dikaitkan dengan Ramadan. Namun rupanya bila kita tengok kepada Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah qaddasallahu ruhahu, baru kita tahu bahawa segala berkat, segala maghfirah, segala rahmatnya Allah sediakan itu boleh terhalang kepada kita. Maka kerana itu dalam Ad-Da' wa Dawa', Imam Ibn Qayyim dia menggunakan perkataan apa? Penulis ambil perkataan dia pada muka surat 9 tu. Dia ambil perkataan dia, Imam Ibn Qayyim menggunakan perkataan walil ma'asi minal athari al-qabihah al-mazmumah. Imam Ibn Qayyim katakan bahawa bagi maksiat itu, pelaku maksiat itu, dia ada kesan yang buruk dan keji. Buruk pada hati, pada akhlak, keji, dunia dan akhirat. Dan dia ada satu benda yang merbahaya. Dia ada satu benda yang buruk bagi hati, badan, dunia, akhirat. Yang Imam Ibn Qayyim kata, mudarat maksiat itu, dia kata, la ya'lamuhu illallah. Punya banyak buruk dia, sehinggakan Allah yang maha mengetahui. Kita tahu hak sikit-sikit ni sahaja. Kita tahu yang kita baca dalam Quran, yang kita baca dalam hadis. Tapi banyak lagi yang kita tak tahu, hanya Allah maha mengetahui. Imam Ibn Qayyim menggunakan perkataan, dia kata, faminha. Ni. Faminha. Di antara kesan buruk itu, dia kata haramanul ilmi. Yang ni. Kataan dia. Iaitu bahawa ada suatu halangan. Ada suatu halangan bila orang tu rajin dengan maksiat, hidup dengan maksiat, ingatan maksiat, nawaitu maksiat, maka apa akan terjadi? Akan berlakulah suatu haramanul ilmi, ada suatu halangan kepada ilmu. Dia dapat ilmu, dia dapat hidayah ilmu, dia dapat petunjuk ilmu, tapi dia ada halangan. Dia tak boleh nak capai hakikat ilmu, ruh ilmu, nur ilmu. Dia tak boleh capai. Sangat tak boleh capai. Kalau dalam terjemahan ini, dalam terjemahan yang buku ini, dia kata apa? Dia kata ilmu adalah cahaya yang dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam hati. Sedangkan kemaksiatan memadamkan cahaya itu. Betapa banyak pengetahuan yang telah kita pelajari, kemudian lenyap ke dalam lorong kelupaan. Sebabnya adalah kemaksiatan. Betapa banyak penghafal Al-Quran yang dilupakan darinya ketika hatinya terpaut pada kemaksiatan. Betapa banyak orang bergiat dalam dakwah. Dakwah ilallah yang dihalangi dari keberkahannya disebabkan kerana dosa-dosa.
Syekhul Islam berkata, Allah Ta'ala telah menjadikan sebahagian perkara untuk menghukum manusia akibat dosa. Iaitu apakah hukuman Allah kepada orang yang buat dosa, yang ni pasti dia kena. Siapa pun buat dosa, hukuman ni dia akan kena. Apa dia? Diambilnya hidayah dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu ada, pengetahuan ada, maklumat ada, knowledge ada, tapi Allah ambil apa dia? Allah ambil manfaat ilmu yang pulang pada diri dia. Dia akan jadi orang lain dapat manfaat ilmu dia. Dia tak dapat manfaat ilmu dia. Dan Allah Ta'ala ambil hidayah ilmu. Hidayah ilmu. Yang dalam hidayah ilmu itu ada nur, ada cahaya yang menyuluh hati. Ada keikhlasan untuk beramal. Ilmu jadi seperti penyuluh, lampu suluh. Macam kita duduk depan cermin, kita nampak kita daripada atas ke bawah. Tapi ilmu yang dia ada, dia boleh menyuluh orang, tapi dia tak boleh menyuluh diri dia. Allah telah mengambil cahaya ilmu dan manfaat ilmu. Kata Imam Ibn Qayyim, jangan masukkan maksiat dalam ilmu. Nanti Allah ambil hidayah ilmu dan manfaat ilmu. Ketika orang-orang pada abad-abad terbaik itu lebih bertakwa kepada Allah dan lebih jauh daripada dosa, maka orang-orang sesudah mereka lebih rendah daripada mereka dalam merealisasikan ilmu dan mendapat kebenaran. Generasi awal, anak didik Nabi, para sahabat, mereka adalah orang yang cukup terbaik. Dan kita tengok perubahan mereka dengan ilmu, turun Iqra, turun ayat demi ayat, Nabi sampaikan, mereka tadabbur, mereka belajar, mereka hafal, kemudian mereka beramal. Kita tengok macam mana kemuliaan demi kemuliaan Allah Ta'ala bagi pada mereka, perubahan demi perubahan hati. Maka dalam kisah yang begitu masyhur, kita tengok bagaimana, bukan kata seluruh Al-Quran, sebahagian Quran itu telah menjadi ubat hati. Ibnu Katsir yang bercerita pada kita kan dalam bidayah nihayah dia. Dalam bidayah itu nihayah dia, bagaimana perubahan Umar Al-Khattab. Hanya bukan dengan keseluruhan Quran, dengan satu ayat, sebahagian ayat daripada surah Taha, itu menunjukkan Quran telah menjadi ubat hati, penawar hati. Tapi bagi orang yang Allah halang, ramai orang Allah halang. Bukan Umar Al-Khattab saja mendengar ayat Quran zaman Nabi. Ashraful Makkah juga dengar, pemimpin-pemimpin Makkah yang lain. Tapi ada halangan. Dikatakan ada halangan. Wa fi adhanihim waqra. Ada hijaban mastura. Ada dinding di telinga, ada hijab di hati, hijab yang kukuh. Maka tak dapat dengar. Itu maknanya apa, ikhwan? Allah halang. Allah tarik barakah, Allah tarik manfaat, Allah tarik kegunaan petunjuk itu. Nur dia, ma'rifah dia. Ilmu ni bawa kita kenal pada satu benda, pengenalan itu jadi kabur. Kenapa ini terjadi? Imam Ibn Qayyim cuba menyampaikan pada kita, salah satunya adalah kerana maksiat. Ad-Dhahak bin Muzahim berkata, tidakkah seseorang mempelajari Al-Quran lalu melupakannya? Tidaklah seseorang mempelajari Al-Quran lalu melupakannya, melainkan kerana dosa yang telah dilakukan. Inilah yang Allah Ta'ala firmankan, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah kerana perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kamu. Sedangkan melupakan Al-Quran merupakan musibah yang terbesar. Tak boleh baca Quran satu musibah yang besar. Boleh baca Quran dan tak ingat nak baca satu musibah. Boleh menghafal tapi tak mau hafal satu musibah. Dah dapat hafal tetapi lupa balik satu musibah. Maka kenapa itu terjadi? Itu terjadi kerana maksiat.
Maksiat ni ikhwan, dia bukan mesti kita terjemah dengan makna orang tu buat zina ke, orang tu buat apa, tidak. Kita ambil satu contoh yang pernah berlaku kepada imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika Imam Syafi'i berada dalam majlis Imam Malik, ini diceritakan oleh Imam Ibn Qayyim. Imam Malik bila tengok Imam Syafi'i duduk belajar bercungkuh lumut, Imam Malik renung dia Imam Syafi'i. Dan dia kata sepatah kepada Imam Syafi'i. Imam Malik tengok semangat Imam Syafi'i yang begitu menakjubkan. Maka Imam Malik kata pada Imam Syafi'i, dia kata, inni arallahu qad ulqiya ala qalbika nura. Kata Imam Malik, fala tudfi'ahu bizulmatil maksiyati. Imam Malik kata, aku melihat Allah mencampakkan ke dalam hati kau ini cahaya. Maka janganlah kau padamkan cahaya itu dengan kegelapan dosa. Itu perkataan Imam Darul Hijrah. Dia tengok kesungguhan. Satu orang tu bila dia sungguh, kita ambil contoh, sungguh belajar Quran. Nak mengapai, macam anak-anak hufaz kita mengapai. Dalam tempoh tu kita akan tengok Allah Ta'ala ambil masa dia dengan Quran, Allah tutup masa dia dengan benda lara. Bermakna dia di atas limpahan rahmat dan kurnia Allah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Dia sibuk. Orang ini sibuk belajar Quran, orang ini sibuk mengajar. Guru sibuk mengajar, murid sibuk belajar. Maka Allah telah mengambil masa mereka letak pada sebaik-baik masa. Maka Imam Malik kata pada Imam Syafi'i, syukurlah nikmat itu. So, jangan gunakan masa itu ke arah benda lain. Jangan stop. Teruskan perjalanan jadual macam ni. Takwim macam ni dah betul ya dah. Maka Allah sedang mencampakkan ke dalam hati engkau ini cahaya. Kita berduduk dalam majlis ilmu, kita mendapat cahaya, mendapat sinar, mendapat suluh. Maka jangan padamkan. Lepas daripada majlis ilmu, kita padamkan cahaya itu dengan apa? Dengan kegelapan maksiat, penderhakaan pada Allah. Apa salah satu penderhakaan pada Allah? Kalau kita kata dalam konteks belajar, penderhakaan kepada Allah ni salah satunya ialah apabila pelajar itu meniatkan ilmu dia bukan kerana Allah. Itu maksiat. Maksiat ni bukan minum arak, dedah aurat sahaja, tinggal semayang, zina, itu memang konform maksiat. Tapi maksiat yang tak nampak ni, apa dia? Tidak meniatkan hati untuk Allah. Satu maksiat, maka terhalang ilmu. Tidak mengingatkan diri kita bahawa kita dapat ilmu untuk kita tarbiyah diri kita, bawa diri kita berjumpa dengan Allah supaya mendapat rahmat Allah, limpahan kurnia Allah. Tak ada niat lagu tu. Yang Nabi bagi contoh dalam riwayat, niat nak bertengkar dengan orang, niat nak berdebat, niat supaya orang bodoh kata dia pandai, niat nak berhujah dengan tokoh-tokoh besar-besar. Dia tak ada niat taqarrub ilallah. Nak bawa ilmu itu dekat, menjadi hamba pada Allah. Tak ada niat macam tu. Maka itu dianggap sebagai satu maksiat kerana dia mendapat ilmu daripada Allah. Tengok satu hari Imam Syafi'i juga dalam kes lain, dia menyebut dalam bir syair dia kata tentang syakawtu ilal waqi' su'a hifzi. Aku mengadu kepada Waqi' bin Jarrah tentang buruknya hafalan aku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' bin Jarrah, alim besar di Mekah, dia memberi bimbingan pada Imam Syafi'i. Dia kata, tinggalkan maksiat. Mungkin dalam kau belajar ni kau ada niat yang bukan kerana Allah. Niat riak ke, sum'ah ke, keluarkan maksiat dalam bentuk niat itu daripada hati. Kata Imam Waqi' bin Jarrah, waqala, Imam Syafi'i kata, dia kata dekat kami, dia kata, i'lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asi. Ilmu
adalah suatu anugerah Allah, kelebihan. Allah bagi ilmu kerana Allah nak lebihkan orang tu, dan dia adalah kurnia Allah Ta'ala. Dan kurnia Allah sebesar ini tidak akan jatuh dalam hati yang ada maksiat. Jadi kalau kurnia Allah sebesar ilmu jatuh juga dalam hati orang tak ikhlas, kita akan tengok macam mana kurnia itu akan jadi istidrak dalam hidup dia. Balak dan bencana. Patut kita heran dengan ilmu yang banyak, dia menjadi pendakwah ilallah. Tapi dengan ilmu yang banyak, dia kumpul harta. Dengan ilmu yang banyak, dia bawa fitnah dalam dakwah. Dengan ilmu yang banyak, lagi banyak dia nampak keaiban-keaiban peribadi orang. Maka itu satu daripada maksiat. Keluarkan maksiat hati. Masukkan ke dalam hati ini, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Masukkan yang kerana Allah tu. Maka sama juga ikhwan dengan kita duduk dalam madrasah Ramadan. Semalam kita telah melalui rukun pertama daripada puasa, iaitu niat. Bukan saja niat nawaitu saum ghadin, tapi ada niat lain, muatan puasa itu. Taqarrub diri kepada Allah. Bagaimana puasa tu datang, dia nak bawa madrasah, satu sekolah, satu penyucian kepada hati. Kita kena ada niat lagu tu. Kita kena ada niat lagu tu. Teringat saya pada perkataan yang dikeluarkan oleh Syekh Maulud Al-Hanafi. Apa dia kata? Bila kita tengok satu rumah Allah dibuat, masjid dibuat. Ada orang buat masjid. Tak siap lagi, baru duk buat pembinaan. Kita tengok aja masjid, orang tengah duk buat, kita mesti ada niat yang baik. Niat apa? Kalau siap masjid ni, aku nak jadi pengimarah yang pertama rumah Allah. Kena ada niat. Bila tengok masjid tu dalam pembinaan, kita tahu pun kadang-kadang kerja tu kita tak boleh buat. Tetapi kita kena ada nawaitu yang betul dengan Allah. Ikhlas dengan Allah. Kalau siap masjid ni, aku nak khidmat. Aku nak khidmat apa yang aku boleh khidmat. Kenapa ya ikhwan? Kerana Allah menyebut dalam ayat dia tentang innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Allah menyebut tentang orang yang berkhidmat dalam rumah Allah. Imarah. Orang yang datang ke rumah Allah, jijak lantai rumah Allah. Ibadat letak dahi, dua tangan, kaki, lutut, hidung, kaki. Sujud kepada Allah dalam rumah Allah. Allah kata, innama ya'muru masajidallah. Orang yang datang ke rumah Allah dan dia memakmurkan, mengimarahkan, menghidup. Dia tunjuk khidmat dia kepada Allah. Allah kata, ketahuilah mereka sahajalah orang yang ada iman kepada Allah dan hari akhirat. Orang yang bila nampak masjid ada, tak teringat nak i'tikaf, tak teringat nak masuk, bahkan seronok dan bangga nak masuk, maka mukhalafah dengan ayat itu, Allah kata dia tak ada iman. Tak ada keyakinan dia kepada Allah dan hari akhirat. Jadi satu orang itu dikatakan maksiat dia kepada Allah. Bila dia tengok rumah Allah sampai tak pandang langsung. Orang bang. Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah. Dan dia tahu makna apa. Dia boleh lalu tepi tu dengan tak pandang rumah Allah. Bermakna dia telah ada niat yang buruk pada Allah. Kalau seburuk itu telah ada benih dalam diri dia, maka kebaikan-kebaikan ilmunya lain akan terhalang. Betul ikhwan, kita lihat Ramadan. Kita lihat Ramadan sebagai satu madrasah, ada kena mengena dengan masjid. Ramadan, saum Ramadan ada kena mengena dengan Al-Quran, dengan sedekah, dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan pembentukan hati, pembersihan jiwa, dengan jihad, dengan menuntut ilmu, dengan persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Ramadan dengan perubahan negara Madinah itu. Kesemuanya ada kaitan. Jadi kalau kita tidak ada nawaitu yang betul dengan Allah, kita adalah al-ma'asi. Kita telah pun masuk diri kita sebagai orang yang ma'asi, penderhaka, pelaku maksiat pada Allah. Cuma beza maksiat yang kita buat ini
Kita lindung dengan pakaian kita, kita lindung dengan sembahyang, kita lindung dengan pakaian-pakaian lain. Orang yang buat zina, mencuri, dia tak ada pakaian nak lindung. Maka maksiat dia nampak, tapi maksiat kita buat tak nampak. Tapi kedua-duanya adalah ahli maksiat di sisi Allah. Kerana itu ikhwan, bila Allah suruh kita puasa, kita mesti ada nawaitu puasa. Nawaitu puasa itu menjadi satu qurbatun ilallah, pendekatan diri kita kepada Allah. Pasal itu kita bertungkuh lumus. Pasal itu dalam bulan puasa kita mengaji, kita belajar siang malam pagi petang. Sebab masyarakat kita bukan macam masyarakat dulu. Zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, mereka bila datang Ramadan, memang sungguh mereka qiyam Ramadan, sungguh. Mereka penghafal Al-Quran. Sungguh. Mereka baca Quran sungguh. Yang dicatatkan pernah khatam Quran belah siang sekali, belah malam sekali. Yang mencatatkan dalam bulan Ramadan mereka khatam Quran sampai angka 10 kali. Ada. Terutamanya dalam sirah yang berlaku, manakib yang berlaku pada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, qaddasallahu ruhahu. Memang ada, memang kejadian itu berlaku. Tapi bila zaman kita ini, kita tak boleh buat. Kita tak ada masa begitu, kita tak ada kemampuan begitu, kita jauh dengan Quran, daripada kecil jauh dengan Quran, kita tak mahir Quran, kita baca pun merangkak, lahjah kita, kepelekan kita tak masuk di dalam iklim Al-Quran. Nampak, bila kita baca Quran tu nampak sangat kita orang jauh dengan Quran. Maka kita memerlukan sesuatu untuk merangsang diri kita. Tazkiyah demi tazkiyah. Supaya Ramadan itu menjadi satu madrasah juga pada kita. Maka tajuk-tajuk seperti ini diangkat, ikhwan. Kita tak boleh belah malam, belah siang. Tak boleh belah siang, belah petang. Oh, subhanallah. Macam media bersama dengan kita ni, media Pro Tajdid ini. Bertungkuh lumah, berdakwah. Belah pagi dakwah, belah petang lagi ada. Belah malam lagi ada, ikhwan. Supaya berlaku. Supaya nampak, terutama ya, perjuangan kita besar ini sepanjang Ramadan. Ada satu perkataan saya ingin kongsi. Ada satu orang dia kata dengan saya, dia kata kat saya, dia kata, Ustaz, bulan puasa ni rehat-rehatlah sikit. Dia kata, rehat-rehatlah sikit. Letih. Dia kata, Ustaz, kebanyakan ustaz-ustaz ni, dia kata, bulan puasa kami tengok teruk sangat. Rehatlah sikit. Jagalah kesihatan Ustaz. Betul lah. Itu alhamdulillah nasihat yang baik. Tapi cuma saya kata sikit lah. Apa dia? Kita masuk maraton, ikhwan. Maraton. Kita lari daripada mula. Lari maraton. Tiba-tiba kita nampak lain penamat. Kita start nampak dah dia punya penghabis dah. Bila kita nak sampai ruang penghabis, agak-agak kita pelan ke pecut lagi darah. Ni maraton ni. Sampai penghabis dah. Nak sampai penghabis dah. Nak pecut ke nak jadi kora-kora ke? Ramadan satu maraton. Jadi takkanlah bila mai Ramadan kita nak habis dah. Kita punya umur nak habis, kesihatan kita nak habis di ujung umur kita. Saya tak fikir seorang ahli maraton dia nampak penamat tu dia akan slow, dia akan lari lagi kuat. Bila datang Ramadan, ikhwan, kita kena dakwah lagi kuat, bekerja lagi kuat. Kalau takat kita nak makan Nescafe boleh, jangan terlentang sudahlah. Boleh. Jangan sampai sakit kepala terlentang, tak boleh tazkirah, tak boleh dakwah, tak boleh itu. Itu jangan. Itu jangan. Hari Ahad kita ada kuliah subuh, kuliah duha. Kita terlentang makan Nescafe waktu Zahar, habis terus. Itu kita jaga. Itu kita kena jaga, ikhwan. Kita adalah ahli maraton. Sama ada kita dengan Allah, kita dengan dakwah, kita adalah ahli maraton. Kita kena lari lagi kuat. Kita tengok pendakwah-pendakwah lain, mereka lari lagi kuat kepada mardatillah. Maka kita kena wabtahu fi ma ataqallahu daral akhirah. Kita tengok dia lari lagi kuat, dia menghampiri kepada mardatillah. Maka kita kena kejar dia sampai kita boleh potong dia. Kita juga mendapat mardatillah. Jadi kerana itu tazkiyah ataupun tazkirah seperti ini kena banyak dalam bulan Ramadan. Kena banyak supaya orang dapat dengar, orang dapat melihat
kaitan madrasah Ramadan dengan hidup kita ni, ikhwan. Jadi pasal itu datang bulan Ramadan, Allah sempitkan laluan iblis, Allah tangkap iblis, Allah rantai iblis, letak dia pada setempat. Lepas tu laluan dia pakai dalam darah kita tu disempitkan. Kesemua ni apa, ikhwan? Memudahkan kita berjalan menuju Allah, bawa hati kita. Pasal itu dalam perintah puasa, perkara mula Tuhan letak apa dia? Ya ayyuhallazina amanu. Letak asas pondasi yang betul, baru letak hala tuju yang betul. Asasnya ialah nak ditarbiah siapa dia? Orang beriman. Orang beriman, kesemuanya dah beriman. Orang kafir kalau masuk dalam madrasah Ramadan, dia boleh masuk. Tapi dia tak dapat manfaat yang hakikat. Selagi dia tak mengucap 2 kalimah syahadah, dia boleh puasa. Bukan dia tak boleh puasa, dia boleh puasa. Tapi Allah tak bagi ganjaran apa. Tapi orang yang dah beriman ini, Tuhan letak mereka setempat. Al-tazkiyah mereka. Latih mereka, train mereka, jiwa mereka, jasad mereka. Jasad kita terkulai. Ini hari pertama kita puasa, ikhwan. Hari pertama kita puasa. Ini masih awal lagi, sekitar nak masuk pukul 10. Sekejap lagi nak main lepas lohak ni. Lepas lohak kita nak main. Kita punya suara pelandang dah. Esok lagi, lusa lagi, kita nak sambung lagi. 30 hari maraton kita menuju Allah. Diteris jiwa dia, kesabaran dia, mental dia, jasad dia, kesihatan dia, darah dia, jantung dia, emosi dia, ilusi dia, ruh dia, agama dia, akhlak dia. Kesemuanya ditrain, diubah kepada satu arah. Arah mardatillah, mencari Allah. Baik laki-laki, baik perempuan. Dibetulkan balik fikiran kita, hala tuju kita. Kerana itu Allah beri kepada kita prasarana yang cukup indah. Syaitan ganggu kita susah sangat. Diri kita terbuka untuk Allah. Maka disitulah, ikhwan, Allah menyebut di dalam surah Al-Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Sekarang Allah kata Allah nak tengok kesungguhan kita pula. Kesungguhan kita. Ada tak kesungguhan? Yang ni nak tengok. Harisan. Ayyakuna harisan. Boleh tak kita jadikan diri kita ni sungguh-sungguh? Sebab selama ni setan ganggu kita. Kacau kita. Tapi sekarang ni Nas menyatakan dia dibelenggu. Sufidati syayatin. Dibelenggu. Dia digahari. Dia tak boleh bergerak ikut suka. Darah yang dia masuk selalu disempitkan. Apa kita nak kata? Nak kata dia salah juga. Bagaimana kedudukan kita? Boleh tak kita bersyukur pada Allah, ibadat pada Allah? Tapi secara emosinya kita tengok, rangsangan kita nak balik pada Allah Ta'ala kuat. Jiwa kita teringat nak balik pada Allah kuat. Cuma ada kemampuan ke tak? Mampu tak kita nak berjalan ke arah tu? Perlukah orang bimbing tangan kita? Ya, suami perlukan bantuan isteri, isteri perlukan bantuan suami, anak-anak dengan bapa, mak bapak dengan anak-anak. Nak heret, nak tunjuk satu persatu. Oh subhanallah, nak mendedahkan hikmah demi hikmah yang ada. Karena itu, ikhwan, ingatlah ikhwan, dosa yang paling tunjang, dosa yang paling utama adalah dosa hati. Bila manusia tidak meniatkan hidup dia untuk Allah. Yang Allah didik dalam Quran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu niat kita. Bahawa sembahyang kita, hidup kita, ibadat kita, mati kita, semuanya untuk Allah. Termasuk Ramadan. Kalau niat itu tak ada, bermakna kita seorang penderhaka, pengkhianat. Maka pertama sekali hukuman Tuhan pada kita, seperti kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah tadi, Allah halang cahaya hidayah dan manfaat hidayah. Ilmu ada, cahaya ilmu tak ada. Manfaat ilmu tak ada. Tapi ilmu ada. Yang Quran gambarkan seperti mana kalder di atas belakang dia ada buku yang banyak. Na'udzubillah, ikhwan. Semoga Allah jauhkan kita daripada itu semua.
maka dapatlah kita lihat perkara yang pertama, terhalangnya ilmu kita daripada barakah, daripada rahmah kerana dosa. Dan dosa paling dahsyat adalah dosa yang tak nampak, yang duduk dalam hati. Maka daripada itu ikhwan, kita memulakan, kita masih di awal Ramadan, niatkan balik. Kita berpuasa untuk mencari mardatillah dan kita berdoa sungguh-sungguh supaya Allah membuka jalan itu pada kita, memberi kekuatan itu pada kita, dan Allah bagi kepada kita kekuatan untuk menghindar ke semua perkara yang menjadi penghalang kepada barakah ilmu. Kita tak terlibat. Maka inilah ikhwan, madrasah Ramadan yang pertama, mengajak kita melihat, membetulkan niat kita dan mengajak kita melihat kesan niat yang tak betul kepada ilmu, kepada akhlak dan kepada ibadah kita. InsyaAllah ikhwan, kita tak berakhir di sini. Kita akan sambung besok lagi. The same time, the same place, the same channel. Kita akan bercakap tajuk yang sama. Kita akan masuk perkara kedua. Maksiat itu menyebabkan apa ikhwan? Menyebabkan terhalangnya barakah rezeki. Apa akan jadi? Haramanul rizq. Dia ada halangan rezeki itu. Dia ada halangan. Bukan kata tak dapat, dapat. Tapi rezeki itu dalam bentuk barakah itu tak ada. Kenapa? Kerana dosa. Maka apakah punca rezeki jadi lagu tu? Mengikut pandangan Imam Ibn Qayyim, insya-Allah ikhwan, kita akan berbincang besok pada waktu yang sama. Semoga Allah berkati saya, Allah berkati kita semua. Dan kalau sahabat yang mendengar ni ada soalan, boleh hantar soalan. Kita boleh jawab soalan kalau ada. Sebab kita bersantai. Kalau tak ada, tak jawab lah. Tak ada, jawab gila pula. Kan? Ada, kita jawab insya-Allah. Tak ada. InsyaAllah kalau sahabat-sahabat berkenan dengan buku ni, sahabat-sahabat boleh just send address. Send address, kita hantar habis buku ni. Ada orang beli buku ni bagi. Dia bagi kat saya buku ni. Tapi ni saya punya lah, saya tak bagi. Tapi yang akan datang ni, ada orang bagi. So, kita hantar. Nanti PMT akan hantar address. Bolehlah tengok-tengok sikit-sikit ni, insya-Allah boleh. Semoga Allah berkati kita, Allah berkati semua. Semoga Allah merahmati perjalanan media PMT kerana bertengku lumih dalam ilmu, terutama dalam bulan yang barakah ini. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.